الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر بتمم إلى بخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. Yang dihormati lagi dimuliakan kepada Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan Ahli Jawatan Kuasa, kepada Ustaz-Ustaz, Ustazah, Muslimin, Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi memberikan kepada kita kesempatan dapat lagi kita sama-sama berada di alam yang namanya dunia ni. Maka kalimah yang patut kita ucapkan adalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sesungguhnya apa? Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana telah menghidupkan kita kembali. Malam tadi itu kita dah matilah. Tidur tu kerana Nabi Muhammad SAW adalah ibarat mati. Maka pagi ini kita sempat lagi bertemu dengan sahabat-sahabat dan kita sempat lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah SWT berada sama-sama di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, di masa yang singkat ini kita awal mula pertama mula kita nak kongsi sikitlah, mengimbau kembali akhlak yang namanya akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pun dah banyak, tuan-tuan ni dah fakih kan. Tapi ilmu ni tuan-tuan kalau diulang-ulang menjadi zikir. Biarpun 1000 kali kita dengar kisah Rasulullah SAW ni, dia tidak akan jemu-jemu. Sebab apa? Sesuatu susuk tubuh yang agung sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni baginda bukan sekadar pendakwah, bukan sekadar penyampai risalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu beliau juga merupakan raja segala raja di bumi Arab itu. Itu sebabnya sahabat-sahabat yang menjadi Khalifah Ar-Rasyidin ketika itu mereka bukan sekadar tagak Perdana Menteri ini, mereka juga adalah raja, maka mereka adalah orang-orang yang menjadi rujukan. Jadi Nabi Muhammad SAW ni baginda sibuk di luar, berdakwahnya, berceramahnya, berkhutbah, bertazkirah, memimpin masyarakat, menunjuk ajar masyarakat. Jadi sahabat-sahabat ni begitu kagum dengan akhlak dan budi bahasa Rasulullah SAW. Macam kita lah, di luar ni kita orang tengok Allahu Akbar, bergaya sungguh, bersopan cakapnya pun ya Allah tu. Tapi orang nak tanya juga, sahabat-sahabat ni nak tanya juga kepada Siti Aisyah. Sebab apa? Siti Aisyah ni merupakan orang yang paling rapat sekali di antara isteri-isteri Rasulullah yang lain. Sebab Rasulullah SAW ni diberi keizinan oleh isteri-isteri baginda Rasulullah SAW untuk duduk di rumah Siti Aisyah, kan. Jadi yang lain-lain ni Rasulullah akan ziarah lah ketika mana bukan kita ada kesempatan hari-hari, kan. Jadi sahabat ni nak tanya lah, Rasulullah ni di rumah ni macam mana? Macam kita lah, sahabat-sahabat pun nak tahu juga kita ni dekat rumah ni macam mana. Di luar ni hebat, di rumah ni macam mana? Tengah orang tu di rumah tu, dia di luar dia punyalah rajin buat kerja-kerja semua. Di luar ni dia jadi balok entah macam mana entah. Kata orang kita ada balok kan. Jadi sahabat ni pun tanya Siti Aisyah, kan.
Wahai Siti Aisyah ni, Muhammad Rasulullah ni yang kata Nabi Muhammad SAW ni dekat rumah ni macam mana? Kan? Sama ke macam dia akhlak dan budi bahasanya, ya Allah, penampilannya, keterampilannya seperti mana di luar, kan? Maka kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW ni sebenarnya di rumahnya dia ni macam mana? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad SAW ni dia di rumah bersama. Dia buat kerja macam mana dekat luar. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW ni di rumah dia banyak membantu aku. Tu. Dia tak ada lah kata semua mengharap memerintah aku nya. Walaupun dia ni ketua segala ketua, dia kalau nak minum dia buat kopi sendiri je. Kan? Tak baik, dia tak pernah lah kata mari balik-balik. Kita macam kita lah, sama-sama kerja suami isteri. Balik-balik itu isteri dekat mana? Suami dekat mana? Suami letak tak baik duduk atas sofa lah. Petik yang kopi satu. Macam kat restoran tu. Kan? Tengah tu kadang-kadang isteri ni pergi juga lah. Abang petang ni nak minum apa? Kita ada Nescafe, Milo, teh tarik apa semua kan. Tu isteri yang geng-geng selorok lah. Dia tengok bezanya. Jadi Nabi Muhammad SAW ni kata Siti Aisyah, dia kadang-kadang kalau jubah dia koyak, dia jahit sendiri, kan. Rasulullah ni rumah isteri-isteri Rasulullah tu dekat-dekat Raudah tu je. Ini tepi Raudah tu. Sebelah tu rumah Rasulullah SAW. Tepi-tepi tu je. Rasulullah ni macam mana dia buat giliran? Dia subuh dia akan keluar daripada rumah Siti Aisyah. Selepas subuh, kalau dia tak ada aktiviti dekat luar, dia akan pergi rumah. Katalah Ummu Salamah dulu. Dia pergi ketika rumah Ummu Salamah tu dulu, Ummu Salamah ni tengah jemur kain. Dia akan ambil pergi jemur. Kan? Sekali lagi zuhur, lepas zuhur dia pergi pula rumah. Rumah siapa? Ummu Hafsah ke? Ummu Hafsah isteri dia juga. Dia pergi, dia tengok Hafsah masa tu tengah sampah-sampah, dia akan pegang menyapu tu sampailah. Tu punya rajinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi katanya Siti Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana luak macam tu di rumah. Tu. Jadi kita pun kena ambil contoh macam tu. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Seperti mana ayat yang kita baca di awal tadi, sesungguhnya telah ada pada dirimu, diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu untuk kita ikut, kan. Nak ikut siapa lagi, kan. Kita alhamdulillah, walaupun kita sekarang Islam ni, orang Islam ni sekarang tak ada ketua, kan. Orang Kristian dia ada ketua, Pope ni, Vatican City, kan. Kalau ada bishop-bishop mana yang banyak dosa kononnya, pergilah sana. Pope tu kononnya boleh ampunkan dosa. Bishop ni pun mengakulah, Pope saya ni banyak dosa sini. Mata dosa mata macam-macam. Pope kata hang piduk dalam sangkak tu. Ceritalah apa dosa hang. Habis-habis tu pun Pope pun cerita beritahu, okey, dosa hang telah diampun. Tu. Kononnya habis dosa dia siapa nak ampun? Banyak dia macam cantik. India ada pergi Ganges pergi hapus dosa. Kan? Pergi Dalai Lama Buddha apa semua tu. Kita tak ada. Kita nak lantik siapa? Nak lantik Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa pula Wahabi kata? Lantik pokok Wahabi. Apa Syiah kata pula? Duk perak macam tu. Kan? Sehinggalah kita menanti kemunculannya Imam Mahdi. Bukan Haji Mahdi. Haji Mahdi itu imam kat Senawang. Ni Imam Mahdi. Yang kita duk tunggu semua tu. Rasa-rasa macam dah nak ada dah. Nak muncul lah, kan. Kita tengok zaman-zaman pun ni dah akhir dah. Tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tengok 2-3 kisah lah yang kita nak berkongsi pagi ni. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW akhlak. Rasulullah tu tak pernah paksa orang. Hang mari masuk Islam. Hang tak masuk Islam kami bunuh. Dah. Atas satu ketika Sayyidina Ali ketika mana satu peperangan nak bunuh dah musuh tu. Nak tikam je. Kan? Tiba-tiba bukan Sayyidina Ali, ada sahabat. Kan? Musuh tu telah bersyahadah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bunuh sahabat tu, bunuh. Orang pergi cerita dekat Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ada seorang sahabat kita, dia telah bunuh musuh yang telah pun mengucap. Rasulullah pergi tanya, pasal apa hang bunuh dia? Sedangkan dia telah mengucap. Dia kata apa? Dia jawab kat Rasulullah, dia kata apa? Dia ni mengucap tipu je, takut dia bunuh. Rasulullah kata hantar ke hati dia. Tu Rasulullah pesan macam tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah sifatnya apa? Dia akan merasa sedih dan berduka cita kalau tidak dapat menolong orang. Rasulullah ni, Allahu Akbar, amalannya orang kata bersedekah. Tidak ada dunia di dalam tangan mereka, Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah ni pembesar-pembesar ni selalu menziarahi dia, melawat dia. Sebab apa? Pembesar-pembesar luar ni nak tahu Rasulullah ni, yang kata Rasulullah, yang kata Muhammad ni macam mana. Tu yang nak pergi tengok tu. Jadi pergi tengok tak bawa tangan kosong. Mereka akan bawa hadiah, macam-macam hadiah. Bila mana mereka datang membawa hadiah-hadiah tu semua, kemudian sahabat-sahabat tengok pula, sahabat tegur je, ya Rasulullah, ini cantik, itu cantik. Rasulullah kata ambil semua. Tu Rasulullah tak macam kita, simpan, ambil. Satu hari Rasulullah ni ada orang berhajat, Rasulullah akan bagi sedekah ataupun hadiah. Sampai satu ketika dah tak ada apa, Rasulullah dah tak ada apa dah nak bagi. Ada hamba Allah yang masih lagi belum dapat sesuatu. Jadi Rasulullah SAW ni sahabat-sahabat tahu, sahabat-sahabat tahu Rasulullah ni marah macam mana. Air muka dia akan berubah. Marah dan gembira, sahabat-sahabat akan tengok wajah Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Sayyidina Ali melihat wajah Rasulullah, rasa macam kecewa. Sebab apa? Tak ada apa dia nak bagi dah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, ya Rasulullah, saya ada 3 dirham ni, tuan ambil. Tuan bagi. Tu memang tu. Tu sebabnya kita tengok satu kisah yang popular. Seorang wanita Yahudi, seorang wanita buta Yahudi. Dah lah buta, sombong pula tu. Dia kata apa, hampa jangan mai ceritalah dekat aku ni, orang yang nama Muhammad ni, walaupun aku buta, aku tak pernah tengok dia, tapi aku benci dia. Tu benci sampai macam tu. Tuan-tuan, nak kata apa manusia ni tuan? Jangan ada di kalangan kita kata orang suka kita, tak. Kita ni manusia ni ada je orang tak suka. Buatlah baik macam mana pun, ada je orang tak suka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu manusia yang paling sempurna di mana? Di entire universe ni. Dalam alam ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sempurna. Sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pun orang tak suka juga. Jadi itelahlah kita ni, kita cerai. Jangan ambil hati sangatlah kalau orang tak suka kan. Orang tak berkenan ke dengan kerja buat kita ni, tak payah. Rasulullah tu. Allah nak tunjuk bahasanya apa? Bagaimana Rasulullah handle orang yang tak suka dia. Kan? Jadi kerja Rasulullah ni pagi-pagi apa? Dia pergi ambil, dia suruh Siti Aisyah buat satu susu, lebur dalam tin tu, dia ambil roti. Roti Arab ni pun keras kan. Pagi-pagi kerja dia selepas solat subuh apa semua tu, Nabi akan pergi suap dia. Nabi rendam dalam susu tu, masuk dalam mulut Nabi, suap dekat dia. Sambil perempuan Yahudi tu cerita, ni hang kenal tak Muhammad? Walhal yang suap dia tu Muhammad dah. Nabi Muhammad pun kata, kenapa? Dia tu hang jangan ikutlah, dia tu macam-macam, dia sumpah seranahnya Nabi Muhammad SAW. Kan? Nabi suap kan, Nabi berhenti? Nabi tak berhenti, Nabi suap. Tiap-tiap hari dia akan sumpah seranah macam tu. Ayat yang sama, kalimah yang sama. Aku benci pada Muhammad lah, apalah semua tu. Muhammad ni gila macam-macam. Nabi terus menerus suap Yahudi tu. Taklah dia kata, hang Muhammad ni hang tak tahu, hang buta, hang mana tahu, cuma hang celek, hang tengok betul-betul. Nabi tak pernah cerita satu kalimah apa pun, Nabi tak cakap. Nabi akan terus suap sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi sahabat-sahabat ni bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bertanya, terutamanya Sayyidina Abu Bakar. Dia tanya anak dia, wahai Siti Aisyah anakku, apa kerja ni Muhammad ni pagi-pagi ni, apa dia buat?
Lalu Siti Aisyah tanya, wahai bapa, suami aku ni, Rasulullah SAW ni, dia pagi-pagi selepas solat subuh dia akan pergi, dia akan suapkan roti di mulut no. Di pasar tu, di ujung pasar tu ada seorang wanita Yahudi, selalu dia pergi tu, dia suap. Sayyidina Abu Bakar pun pergi nak buat balik kerja yang Nabi Muhammad SAW melangsungkan kerja tu. Sayyidina Abu Bakar pergi, Sayyidina Abu Bakar pun tak tahu cara-cara macam mana ambil roti tu, celup tu sumbat je. Marah perempuan Yahudi tu. Dia kata, kamu ni siapa? Kamu ni bukan orang yang selalu-selalu, bukan orang yang biasa-biasa, dia kata. Kan kalimah yang kita selalu pakai. Kau ni siapa, dia kata. Bukan selalu-selalu orang ni, engkau orang baru ni. Mana pergi orang yang dulu? Sambil-sambil tu dia tanya, dia bagi tahu lagi Sayyidina Abu Bakar, kau tahu tak? Kau pernah dengar tak orang nama Muhammad ni? Yang kata perempuan ni kan. Dia kata, kau kenal tak Muhammad tu? Dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Kau jangan ikut dia lah. Menangis Sayyidina Abu Bakar bila dengar wanita Yahudi tu mengumpat dan mengutuk Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW ni tak pernah miss, tiap-tiap pagi akan bersuap. Dia kata, engkau orang yang selalu-selalu suap aku ni, Allah lembut roti tu, dia akan masukkan dalam susu, dia celup, kemudian dia masuk dalam mulut, kemudian dia baru dia suap aku. Punyalah sopan santunnya dia tu. Kan? Lalu katanya Sayyidina Abu Bakar dalam menangis itu, dia kata, wahai makcik tua, oi, antau tak yang selalu duk suap hang tu, itulah Muhammad. Tu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak cakap Kedah lah kan, cakap Arab. Dia kata, itulah yang Muhammad, entah tak? Allahu Akbar. Terus bersyahadah terus wanita Yahudi itu. Masya Allah tu. Bagaimana Nabi berdakwah. Kan? Itu Allahu Akbar. Ada juga kisah bagaimana Nabi menyantuni Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan? Tahu dah, kita pun semua tahu dah kerenah mehnah oleh Abdullah bin Ubay ni. Kan? Abdullah bin Ubay ni bin Salul ni, dia apa yang dia tak buat dekat Nabi? Ketua munafik di Madinah tu. Tuan, sebab apa tuan-tuan? Manusia ni dia punya hati. Hati manusia ni berbeza-beza. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah itu, Abdullah bin Ubay lah menjadi orang rujukan, orang yang dikenali. Kan, macam ketua lah itu. Jadi bila datangnya Nabi Muhammad SAW, tumpuan tu telah berubah kepada Muhammad SAW. Jadi orang tidak memberi tumpuan kepada dia lagi. Mulalah masa itulah, maka dia akan kata macam-macam. Jadi ketika mana matinya Abdullah bin Ubay, Nabi tidak ada di Madinah. Jadi dia mendapat perkabaran bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul ni dah mati. Kan? Nabi ni cepat-cepat tunggang kuda balik ke Madinah tu. Punya nak pergi tengok Abdullah bin Ubay ni. Sampai-sampai dia tak mati, dia tengah orang kata apa? Sakarat. Tengah dalam mabuk baut tu. Nabi kata, kau tarik. Nabi minta orang angkat Abdullah bin Ubay, bubuh kepala dia atas riba Nabi Muhammad SAW. Tu. Suruh seorang sahabat pergi rumah Nabi Muhammad SAW, ambil gamis aku. Nabi kata, kau pergi ambil jubah aku. Nak baginya dekat Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Nabi buka mulut Abdullah bin Ubay bin Salul, nak bubuh air ludah dia, supaya Abdullah bin Ubay bin Salul ni boleh mengucap la ilaha illallah. Tu Nabi Muhammad SAW tu. Tak ada sifat dengki langsung. Tu. Jadi marah sahabat-sahabat marah. Ya Rasulullah, apa tuan buat macam ni? Nabi kata, aku harap dia bolehlah mengucap kalimah la ilaha illallah. Mati dalam beriman. Tu. Kemudian solat pula, maka dibantah oleh Sayyidina Umar. Tu yang kata Sayyidina Umar ni tuan-tuan, ada beberapa kalam yang diucapkan oleh Sayyidina Umar ni, selepas diucapnya maka turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kalam-kalam yang disebut oleh Sayyidina Umar. Maka apa kata Sayyidina Umar, tuan-tuan baca surah At-Taubah ayat 80. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah. Ayat itu diturun pada Sayyidina Umar. Ayat itu Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Andai kata kamu
mohon taubat sebanyak 70 kali pun Allah tak akan terima taubat orang munafik. Tu tuan-tuan yang kata Rasulullah SAW tu kan, tidak ada sifat dendam langsung. Jadi itu yang kita nak baca tu lah, tajuk tu pun tu dah melewak mata tu kan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak baca, nak kongsi ni, sebab kita ni sekarang berada di akhir zaman. Maka kenapa Allah pilih kita ni duduk di akhir zaman sekali? Kenapa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir kan? Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang paling banyak diuji oleh Allah SWT. Termasuklah kita ni. Kita ni berada di fasa-fasa yang terakhir kan? Umat di fasa-fasa terakhir ni adalah umat yang paling banyak sekali diuji. Tuan-tuan, tuan-tuan sedang ke tak sedang? Kita ni sedang diuji. Cumanya kata Nabi Muhammad SAW, bila ujian ni ditimpakan kepada umat-umat tersebut, maka bila mana mereka itu beriman, mereka tak rasa ujian tu, tak berasa sesak nafas sangat kan. Tu apa ujian dia? Ujian dia tuan-tuan bukan perang meletup pumpang tu, belum lagi. Ni ujian apa tuan-tuan? Ujian hati ni, hati dan perasaan serta iman. Salah satu daripada dia ni tajuk yang kita nak kongsi pagi ini ni. Tak tahulah sempat ke tak sempat kan, sebab muka di rumah dia lama sangat kan. Dia kuliah subuh ni pun tak boleh lama-lama sangat pun, dia cerah aja berhenti ya. Tu je dia punya tanda arasnya kan. Dia yang lama ni kuliah maghrib, daripada gelap nak tunggu cerah, tunggulah tuan-tuan sampai ke subuh. Tu babul maja'a fil bala'i ala izhar asyamatatil li akhik. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan kena bala dengan sebab menzahir suka kena bala bagi saudaranya, saudaramu. Sebab apa tuan-tuan? Ni hadis ni Nabi nak pesan kita kena bala dengan sebab apa? Menzahirkan suka. Kita seronok orang kena satu-satu, kita seronok. Kita suka padankan muka orang. Tu. Padan muka dia. Duk padan muka dia ya. Muka kita tak padan langsung. Kan. Jadi pagi ni kita nak kongsi sikitlah. Bukan saya nak mengata siapa-siapa dak. Tuan-tuan ni, tuan-tuan saya cerita tuan-tuan baguslah. Ni nak cerita orang tuan-tuan yang tak bagus. Kan. Bukan di sini, tempat lain. Sini pun lebih kurang tu ya. Tu. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah banyak jadi orang yang busuk hati dan banyak berlaku ke atas seorang itu, sukakan saudaranya turun bala, serta dizahirkannya dengan cakapnya. Maka yang lekas jadi berlaku ke atas seorang itu perangai busuk hati, sukakan saudaranya turun bala itu apabila ada perselisihan hatinya dengan saudaranya itu. Sebab apa? Dia suka padankan, dia ada sikit konflik lah kan. Ada masa muka ke apa, dia dulu pernah tidak memenuhi apa-apa ke jadi timpa yang dia kena susah je. Tu aku dah cakap dah pada muka dia macam tu. Tu masyarakat Melayu lah kan. Bukan Melayu sini, Melayu belah-belah Kongo lah tu. Bila didengarnya saudaranya yang berselisih dengan dia turun bala, ia pun terus menzahirkan sukanya dan puas hati kerana bala saudaranya itu. Tu dia dengar saja jiran dia tu yang dia tak berapa suka sangat, dia kata bagus, eloklah tu, perangai pun macam tu kan. Dia kata tu, mana tak patut kena bala itu, aku dilawannya berkelahi, kataku tidak didengarnya, larangku tidak dipedulinya, dan aku dimarahnya dan dipermakinya dan dipukulnya dan sebagainya. Tu aku pesan dah, aku dah bagi amaran kat dia dulu, jangan buat, dia buat juga, tak dengar cakap, keras kepala apa semua tu, ambil engkau padan muka hang. Ya Allah tu kan. Ada bukan tak ada tu. Kadang-kadang dekat-dekat kita yang kita dengar ayat-ayat tu kan. Dan telah berlaku juga sukakan saudaranya kena bala itu daripada seorang yang berperangai pendengki dan jahat mata dan pengumpat dan jahat hati. Tidak dilihatnya sedikit bala turun ke atas saudaranya, ia pun terus puas hatinya dan suka tertawa ia seraya berkata, rasakan mengapa kamu buat bagian, mengapa tidak kamu berlaku bahagian. Tu aku dah habaq dah kan. Buat macam ni tak mau buat, ketegak
Tu bebai sungguh. Macam-macam keluar tu. Kan? Bila kita pun cakap macam tu tuan-tuan, apa yang akan berlaku? Janganlah siapa daripada orang Islam berperangai busuk hati demikian itu. Kerana yang demikian itu menjadikan satu sebab bagi turun bala ke atas diri sendiri. Kan? Tu. Kata tuan kita dan hadis Nabi Muhammad SAW, dia kata apa? Jangan kita duk kata orang sangat. Kan? Sebab takut bala tu timpa kat kita balik. Tu yang takut ni tuan-tuan. Allah ni tuan-tuan, kita tak boleh, akal ni tak boleh nak fikir. Kan? Akal ni tak boleh nak fikir. Itu sebab kenapa mati ni disebut misteri. Mati ni. Kan? Misteri sebab apa misteri tuan-tuan? Allah ni mati ni kita tak boleh nak figure it out. Tak boleh kita nak bayang. Sebab apa kadang-kadang kita baru cakap dengan orang tu semalam, tengok mati dah. Tak sakit, kita pun heran. Tak sakit, macam mana boleh mati? Tu tuan-tuan. Sebab mati ni hak Allah SWT. Siapa pun tak tahu dia nak mati bila, di mana, pukul berapa, kat mana. Macam mana keadaan dia mati. Yang tahu semua apa? Allah dah tulis di Lauh Mahfuz dah. Sekian-sekian, itu sebabnya mati ni disebut apa? Ajal. Ajal ni apa? Tempoh mati. Bagaimana kita nak mati tak tahu. Dekat Taiping lah. Taiping ni kampung siapa tak tahu. Kampung siapa lagi? Kampung saya. Kan? 2 bulan lepas. Kan? Dia ni anak dia semua duduk jauh lah, duduk jauh. Dia seorang. Isteri pun mati. Duduk seorang-seorang. Kan? Jadi dia duduk seorang-seorang. Dia sebulan sekali ada lah ramai bersih rumah dia apa semua tu. Kan? Jadi bulan tu pakcik ni pun datang bagi salam, tengok kereta dah, bagi salam. Pergi pusing rumah, tengok rumah pun tutup semua tu, macam tak ada orang. Kan? Kereta dah. Dia pun pergi report polis pun datang, buka pintu, tengok dah duduk atas tu. Mati dah. Mati tengah duduk. Berulat dah. Panggil forensik apa semua, dia kata baru 4 hari mati. Tuan-tuan, kita ambil jasad ni 4 hari habis lah. Dosa kata 4 hari 3 hari keluar dah ulat. Kan? Habis bau. Allah nak cerita apa tuan-tuan kita ni? Kita ni, jasad kita ni dengan binatang sama ya. Busuk dah. Tu je level kita pun. Jangan duk hebat sangat lah. Minta maaf nak cakap lah. Hang agung kah, hang apa kah, mati busuk juga. Kan? Entah sudah balut lah dengan kuning kah, dengan hijau kah, dengan apa kah, busuk juga badan. Tu sebab Allah suruh kita fikir ni masa kita hidup-hidup ni, pasal apa tak ada lalat, tak ada ulat apa semua keluar. Sebab apa? Ada malaikat jaga ni. Kita kena faham tu. Allah hantar malaikat jaga, Allah tak bagi kita saja, malaikat jaga. Tu sebab tuan-tuan kalau kita tidur, ada tak semut kan masuk hidung, masuk telinga ada? Malaikat jaga. The moment kita mati sejam yang kita duduk tu, ada dah lalat mari, semut mari. Dah masa itu malaikat semua habis lari. Jasad yang dicipta daripada tanah ni akan hancur. Jadi yang dalam kubur tu yang kena seksa apa? Itu sebabnya ketika mana kita nak bangkit lagi sekali di tiupan sangkakala nanti, bangkit daripada kubur itu, nak pergi ke padang mahsyar itu dengan jasad yang baru. Jasad yang akan Allah hidupkan daripada tulang sulbi ni belakang ni. Itu sebab ketika mana di antara transition tu, tiupan sangkakala pertama nak pergi tiupan sangkakala kedua, Allah akan turunkan hujan 40 hari 40 malam untuk nak menghidupkan sulbi itu, jasad yang baru. Maka roh pun masuk dalam jasad yang baru. Ketika itu kalau kita mati aksiden, contoh, bukan kita lah, orang lain lah, kita tak mau. Orang lain tu mati aksiden, putus kaki, orang putus tangan apa semua. Jadi bila dibangkit daripada kubur besok, sempurna jasad dia. Tu yang kata Allah Ta'ala. Kan? Masa jasad yang baru itulah, kata Nabi Muhammad SAW, dengan tidak berpakaian, bertelanjang bulat, bangkit daripada kubur tu. Semua. Kan? Lalu Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, masa tu orang tak malu ke? Kan? Katanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, wahai Siti Aisyah, masa tu tak ada malu, tak ada orang nak pergi tengok dah. Kan? Sebab apa? Akal dan perasaan masa tu tak ada dah nak pergi tengok-tengok, tak ada dah. Tak macam kita kat sekarang ni, kat dunia ni.
Pantang tengok yang pelik kita nak tengok lah. Kau lah mangkit daripada kubur tu nak tengok tepi tu, siapa? Kan? Tak teringat. Tu. Maka barulah bergerak ke padang mahsyar tu. Kan? Jadi manusia yang pertama sekali diberi pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Adalah kisah macam ada orang pertikal, kenapa tidak Nabi Muhammad SAW dulu? Kan? Sebab Nabi Muhammad SAW kan penghulu segala Nabi ketika itu. Sebab Nabi Muhammad yang paling berkuasa ketika mana perhimpunannya makhluk. Makhluk daripada mana? Daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi, semua berada di atas padang mahsyar itu. Itu yang sebab Nabi kata apa? Kita pijak ni, tak pijak ke tanah mahsyar itu. Padang mahsyar ni dekat mana agak-agak? Bukan dekat padang Jawa ke padang masyarakat ke? Tu kecil. Ni padang mahsyar ni end to end tu tak tahu. Ujung ke ujung tak tahu. Kat mana? Kan? Semua makhluk yang pernah Allah cipta di alam ini semua berada di situ. Kan? Khususnya kepada makhluk yang bernyawa. 5 makhluk yang bernyawa. Kan? Siapa? Malaikatnya. Malaikat saja tuan-tuan, tak tahulah, bukan kita banyak tau, merenyut. Banyak ni boleh bilang lagi, merenyut ni memang tak boleh bilang. Kan? Di setiap lapisan langit itu, di antara 1 dan 2 tu penuh dengan malaikat. Sampailah ke langit ke-7. Kan? Itu yang duk ada. Yang datang dan pergi itu ketika mana Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, kan? Dia tengok di Batu Makmur, 70,000 malaikat akan masuk tawaf. Daripada pagi sampai petang, keluar malaikat tu. Masuk yang baru, yang keluar tadi tak datang-datang dah sampai bila-bila. Mana kata 70,000. Ada yang kata 70,000, ada yang kata 700,000 tu. Duk tawaf di atas Batu Makmur tu. Apa yang berlaku ketika mana manusia ni tawaf di bumi ni? Itulah permainan sekarang ni, kan? Itu sebabnya dia akan create electromagnetic force. Itu sebab ketika mana kita tawaf itu, sakit lutut sakit ke apa kan, ketika tu tak sakit. Kan? Kuasa magnet tu tarik. Tengok Allah Ta'ala tu punya sayang kita. Hang sakit lutut kan, hampir tawaf. Tak sakit pun. Kalau dah sakit sangat pun, naik tu lah, motor tu lah. Jangan pergi cerodong orang pula. Kan? Kau nak jauh sikit, pergi ke atas tu. Kan? Daripada subuh sampai zuhur lah. Kan? Tu. Allah buat tuan-tuan, hak Allah buat ni tuan, semuanya ada. Kan? Manfaatnya kepada manusia. Itu sebab Allah buat alam ini. Sebelum Allah cipta manusia, manusia merupakan makhluk yang pertama sekali yang ada dalam ilmu Allah. Sebelum Allah nak cipta kita, Allah cipta alam ni dulu. Allah kata kepada manusia, wahai manusia, inilah apa yang aku cipta ni, semua untuk hang nikmati. Semua manfaat untuk hang. Kan? Tak kira lah daripada haiwan sampailah mana-mana. Semuanya manfaat untuk manusia. Itu sebab kita kena bersyukur selalu. Kan? Tu. Habis kata dia. Maka siapa mendengar dan melihat seorang saudaranya turun bala, hendaklah belas kasihan dan tolong lepaskan. Tu kalau kita tengok saudara-saudara kita sakit, kan? Ataupun azab, orang nak minta tolong ke kita bagi, kan? Tapi sekarang ni tolong ya, kan? Skamer pun banyak pula. Dia pakainya kita punya Allahu Akbar macam-macam, kan? Saya pun pernah kenal sekali lah. Dia tak tahu lah macam mana dia boleh dapat nombor telefon kita, kan? Dia pun telefon, dia cerita lah macam-macam lah. Dia anak tak susu nak makan tak ada lah, bos semua tu. Kita pun bagilah, kan? Bila bagi kali kedua minta lagi, dah kali kedua tu minta tengok alasan dia mau apa ingat tak ya, kan? Sekali dah, bukan kita tak mau bagi, kan? Tu. Jangan pula dizahirkan suka kena balanya, maka siapa menzahirkan nescaya diturunkan Allah ke atasnya dan diberi rahmat akan saudaranya itu. Tu. Mana kata apa? Islam suruh kita tutup mulut dan mengata orang, kan? Yang kita balas-balas orang nak kata apa pun kita balas. Tu ujian tu. Ujian iman tu. Kita nak lawan dia ke tidak? Tu. Oh, tuan-tuan, cakap senang lah, sabar.
Cakap bab sabak ni tuan-tuan memang senang. Tapi nak buat tu, Allahu Akbar. Mujahadah yang kuat. Tu yang kata mujahadah tu. Kan? Nak tahan tak tahan, nak tahan tak tahan. Allahu Akbar. Sebab apa syaitan suruh, si syaitan duduk bisik ni. Hang tak puas hatilah buat macam tu. Kan? Hang tak boleh lah padankan muka dia. Hang kena bagi padan muka dia tu. Syaitan tu. Kan? Jadi kita nak lawan tak lawan tu. Bila kita cakap macam tu, dia bukan setakat berdosa saja tuan-tuan. Pahala yang kita duk buat tu habis lagu tunya. Kan? Allah, tuan-tuan tu saya ceritalah, semayang tu macam-macam semayang buat. Baca Qurannya, puasanya, macam-macam pahala. Tiba-tiba dengan macam tu punya bahasa, dengan Allah, habis macam tu lah. Tu yang kata Nabi Muhammad SAW tu, yang dosa kering tu, habis. Buku amalan tu kosongnya, tak ada pahala langsung. Sebab apa? Mengumpat pun rajin, mengata orang pun rajin, fitnah orang pun rajin, memadankan muka orang pun rajin. Tu habis pahala. Benda tu nampak macam sikit, tak kot apa, memang dia Nabi kata. Tu habis. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi an Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tuzhiri asyama tatali akhika fayarhamullah wa yabtalil. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, jangan kamu zahirkan sukacitakan turun bala bagi saudaramu sama-sama Islam. Maka jikalau kamu zahir demikian itu, nescaya memberi rahmat akan dia oleh Allah dan diturunkannya bala ke atas dirimu. Allahu Akbar. Hadis Nabi pesan apa? Jangan kita suka sangat tengok orang susah. Aku dah kata dah, hang tak beringat jadi macam tu lah. Bengong, kita bagi orang sedap. Kita kalau nak marah orang sedap. Kena kat kita tak boleh. Tu letih. Setengah orang, dia je nasihat orang boleh. Orang nasihat dia tak boleh. Pun ada juga. Jenis manusia ni macam-macam. Dulu kok kita nak pakai pepatah apa? Rambut sama hitam, mati lain-lain kan. Lah rambut pun macam-macam warna lah. Tak boleh dah pakai tu. Kan. Jadi kita setengah orang tu, kalau dia bubuh orang, seronok. Orang tegak dia sikit je, tarik muka dah. Kan? Tu. Jadi kita kena ada imbalan tu. Kita boleh nasihat orang, orang boleh nasihat. Barulah harmoninya. Sebab apa? Islam ni tuan-tuan, ad-dinu nasihat. Islam ni agama nasihat. Kan? Hak Allah punya. Allah tahulah tuan-tuan. Allah cipta manusia ni, dia tahu. Nak bagi manusia ni mengharmonikan alam ini, apa? Islam tu lah. Sebab Allah punya. Dia kata lah, cerah je bunyi, berhentilah kita pun. Buat apa lagi? Allah dicipta manusia ni, dia tahu. Nak bagi manusia ni baik senang. Solat 5 waktu ya, baik ada. Kan? 5 waktu je tuan-tuan. Allah tak suruh kita sampai 50. Allah nak test saja. Ya Muhammad, ambil 50. So kita kena banyak-banyak terima kasih kepada Nabi Musa AS. Kan? Nabi Musa tanya, ya Muhammad, apa hadiah daripada Allah? Allah bagi aku 50 waktu. 50 waktu? Kata dah umat aku lagi bosa-bosa kata kan? Pun buat 2 waktu je. Ni sampai 50 waktu. Ambillah, naik. Tu. Naik berapa kali? 9 kali. Kan? 9 kali 5, 45. Tinggal 45. 5 saja Allah bagi. Sebab dengan 5 tu kalau kita buat betul-betul tuan-tuan, Allahu Akbar. Memang sempurna. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah dah kata dah. Solat ni akan mencegah keji dan mungkar. Saya cukup yakinlah tuan-tuan muslimin muslimat yang ada dan dewan ni, bukan kata tuan-tuan lah, dengan muslimin muslimat sekalian. Kita bila dah sampai level ni, satu, solat tak punting dah. Punting tu rasa resah, bukan kata punting. Kok lah terbangun pagi lewat sikit subuh kan. Kok malam tadi tengok wrestling ke apa ke.
Tengok jejak-jejak maghrib pukul 7. Oh, rasa ghalat ni. Tak dapat solat sunat subuh tu rasa ghalat. Tu. Jadi sudah semestinya nak buat benda-benda yang mungkar ni, takkan nak buat kot. Sebab keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, dah orang kata apa? Orang putih, orang kampung kita kata apa? Very deep dah. Tu. Bukan senang nak dapat makam tu tuan-tuan. Berapa tahun punya usaha kita. Kan? Beza tak dengan dulu kita solat dengan sekarang? Beza dah. Kan? Tu. Dulu tak khusyuk, sekarang khusyuk. Khusyuk ni makna apa? Kan? Khusyuk ni bukan sembahyang tidur, tu tak khusyuk, itu membuta nama dia. Kan? Khusyuk ni kita faham segala pergerakan, segala apa yang kita buat dalam solat tu, kita tahu. Ni dah setengah orang tu lepas takbiratul ikram, baca doa iftitah tu, lupa habis ke tak habis? Habis. Sampai lupa. Ni 3 ke 4 ke 3, tu pun boleh lupa. Tu tak khusyuk lah nama dia. Mana kalau khusyuk tu, itu sebabnya Islam suruh apa? Suruh berjamaah. Kalau kita seorang-seorang tu memang gelong lah, tak usah cerita lah. Sekali ada yang bagi salam lah, Allah macam-macam. Kalau berjamaah ni dah tentu dapat dah. Satu pahala jamaah. Kan? Satu lagi pahala amin pula bersama imam apa semua tu. Allahu Akbar tu. Untung bukan kata 27 ya. Dia plus tu. Macam tuan-tuan pergi hotel lah. 250 plus. Tunggulah plus tu. Bukan highway plus. Highway plus tu memang lah. Tu. Jadi pahala yang Allah nak bagi pun macam tu juga. Allah tidak kedekut pada pahala. Kita saja. Allah tidak pernah jemu menggunakan pahala kepada kita. Kita saja jemu nak berdoa. Kita doa apa ni tak dapat ni. Mula-mula semangat tu dia penyangkat. Lala dah lama-lama kucuk. Duk main janggut je lah. Nak tunggu amin je lah. Tu kita lah punyalah malas. Bukan kita kat sini, kita tempat lain lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat tu yang dapat kita kongsi untuk sekali inilah. Kan. Jadi kita jumpa pula lah. Bulan depan tak jumpa lah sebab 28 hari lah. Kan? Sebab saya kuliah 20, saya yang tak tentu hari, tak tentu tak fix date nya 29. Timbul saja 29. Dia tak kira hari Jumaat ke hari Sabtu ke rehat janji 29. Lagi satu 31. Jadi bulan depan tak ada lah 29, 30, 31. 28-nya. Off lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sekadar itu dulu. Ampun nama saya pindah sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, bertemu kita sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asna insana fi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dosa pasangan-pasangan kami dan anak-anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, hindarilah kami, jauhilah kami daripada wabak yang sedang melanda ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, andainya kami matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.